Muka surat 1522. Masih lagi menceritakan tentang wali-wali yang rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang hidupnya cintakan Allah dan Allah cinta kepada mereka. Yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah sayang mereka dan mereka sayang kepada Allah Ta'ala. Jadi apakah keinginan dalam kehidupan mereka? Orang-orang yang tarah-tarah macam ni, apakah keinginan mereka? Dalam muka surat 1522 dinyatakan golongan muqarrabin yang berada di martabat ini tidak mempunyai keinginan lain kecuali tentang apa sahaja yang dapat mendekatkan diri mereka kepada Tuhan yang mengasihi mereka dan mereka mengasihinya. Tu je keinginan dia. Keinginan dia nak menyayangi Allah, nak menyayangi dan disayangi. Ni geng-geng apa nama? Geng-geng yang takut kepada Allah Ta'ala, yang sayang Allah Ta'ala. Kita ni harap-harapnya sampailah ke tahap ni. Mungkin sekarang tak, tapi sebelum kita mati kita sampailah tahap ni. Ada orang yang umur 90 lebih pesan kepada saya, minta tolong. Dia kata, Ustaz doakan saya tak nak benda lain dah. Saya nak mati dalam iman, saya nak segala dosa saya Allah ampunkan, segala amal saya Allah terima. 3 perkara tu je nak. Saya tak nak ada doa, nak harta banyak, tak ada dah. Saya nak Allah sahaja. Ada orang dah berusia 90 tahun lebih. Maknanya kita mungkin sampai tahap tu juga kot. Harap-harapnya kalau boleh sampai sekarang lagi hebat. Sebab tak tahu nak mati bila. Moga-moga Allah panjangkan umur kita sehingga kita dapat jadi muqarrabin. Sebab orang muqarrabin ni mati dia sedap. Fa amma in kana minal muqarrabin, adapun orang muqarrabin, farauhun wa raihanun wa jannatu na'im. Mati dia dapat bau-bauan, dapat kerehatan dan dapat juga jannatu na'im, syurga yang penuh dengan nikmat. Baik, sebahagian salaf berkata, ni beza beramal atas dasar takut dengan beramal atas dasar sayang. Beramal atas dasar rasa takut kepada Allah terkadang diubah oleh rasa mengharap. Sementara beramal atas dasar kasih sayang tidak akan dimasuki kelemahan dan kendur semangat. Beramal atas dasar takut. Kenapa semayang ni? Takut masuk neraka ni. Harap-harap masuk syurga. Maknanya ada takut, ada harap. Tapi kalau sayang ni, tak apa dah. Tak fikir apa dah. Buat kerana cinta. Sementara beramal atas dasar kasih sayang kepada Allah tidak akan dimasuki kelemahan dan kendur semangat. Maknanya, kenapa buat? Sebab sayang. Kenapa solat bangun awal? Sebab sayang. Yang ni tahap tinggi lah ni. Tahap wali-wali. Antara kata-kata sebahagian salaf juga. Apabila para penganggur, saya tengok dalam bahasa buku Arab punya panggil al-battalun. Al-battalun memang penganggur lah. Apa nama maksud dia? Apabila para penganggur rasa bosan dengan pengangguran mereka, orang tak ada kerja, orang tak ada amal. Ada sampai tahap dia bosan, tak tahu nak buat apa, bosan. Dia ada waktu bosannya, walaupun apa nama, dia tu tak ada kerja apa, dia akan jadi rasa bosan. Tapi orang yang cinta kepada Allah ni, dia tak bosan-bosan menyintai, bermunajat, menyebut dan mengingati Allah. Ni kelebihan orang yang cinta pada Allah Ta'ala. Dia kata, maka orang-orang yang mengasihimu tidak akan bosan untuk bermunajat, menyebut dan mengingatimu. Baik. Allah Ta'ala pun tak bosan mendengar rintihan hamba-hambanya. Fa inna Allah la yamallu, dalam hadis Nabi sebut. Allah Ta'ala tidak yamallu, tidak bosan, tidak boring, tidak apa nama, tidak jemu, tidak jemu mendengar doa-doa kita. Kita makin banyak kita doa, makin Allah Ta'ala suka sebab dia tak jemu. Farqat As-Sabakhi pernah berkata, saya telah membaca dalam sesetengah kitab, sesiapa yang mengasihi Allah Ta'ala, tidak ada di sisinya sesuatu yang lebih utama daripada keinginan Allah. Sesuatu yang lebih utama daripada keinginannya, iaitu keinginan Allah Subhanahu Ta'ala. Apa dia? Allah Ta'ala nak pada apa? Allah Ta'ala nak kita mengabdi diri kepada dia. Allah Ta'ala nak kita baca Quran. Allah Ta'ala nak kita buat amal. Yang itulah yang sentiasa dikejar oleh orang-orang yang cintakan Allah. Sesiapa yang mengasihi dunia, yang kasih dunia pula, tidak ada di sisinya sesuatu yang lebih utama daripada keinginan diri sendiri. Tak habis-habis. Sebab Nabi sebut, apa nama, laukana lil insani wadiyani min zahabin labtaghaw thalitha. Manusia ni kalau dia dah ada dua lembah emas, dia akan harap nak dapat lembah yang ketiga. Tu nak bagi tahu keinginan manusia tak habis-habis.
Orang yang mengasihi Allah Ta'ala merupakan pemimpin yang dilantik ke atas semua pemimpin. Kumpulan ini ialah kumpulan pertama pada hari kiamat. Majlisnya pula ialah majlis yang paling hampir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inilah sebab kita diminta untuk berada bersama dengan orang-orang soleh. Dia panggil mujalasatus salihin, semajlis dengan orang soleh. Sebab bila duduk dengan mereka, makin dekat diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kawan yang baik ialah kawan yang apabila kita duduk dengan dia, kita makin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau kita berkawan dengan orang-orang yang rapat-rapat dengan Allah Ta'ala, insya-Allah kita pun rapat juga dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kalau kita jenis kawan dengan kaki bola, cerita bola. Kawan dengan kaki handbag, cerita handbag. Kawan dengan kaki ilmu, cerita ilmu. Ada seorang sahabat saya kalau berbual dengan dia tak ada cerita lain, cerita ilmu. Antaranya Ustaz Rahim Sahlan. Ustaz Rahim Sahlan suka telefon saya. Dan dia akan cakap tentang kitab. Oh, tu kaki kitab. Antara dapat beli kitab ni, antara beli kitab ni. Tu Ustaz Rahim Sahlan. Antara orang yang paling kuat berbual dengan saya, tajuknya tajuk kitab. Dia suka. Kitab baru ni Syekh Fathah Al-Khalidi ditulis ni. Anta ada dah? Ana belum ada. Oh, ana beli. Ana minta pelajar-pelajar di Mesir tolong beli kat ana. Maknanya dia cerita dia kitab je. Ni. Ada kawan pula cerita jumpa dengan dia cerita apa? Cerita berniaga je. Ada juga. Dia masing-masing. Jadi pilihlah orang yang boleh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rasa cinta kepada Allah Ta'ala merupakan kemuncak kehampiran kepada Allah dan kesungguhan beribadah. Orang-orang yang mencintai Allah tidak akan bosan dengan lama bermujahadah kerana Allah Ta'ala. Mereka mencintainya, suka berzikir kepadanya dan menjadikan makhluk mencintainya. Dia suruh pula orang lain mencintai Allah Ta'ala. Bukan setakat dia sayang Allah Ta'ala, dia ajak pula orang lain mencintai Allah. Mereka berjalan di kalangan para hambanya sambil memberi nasihat. Ni ciri-ciri wali Allah ni. Mereka bimbangkan para hambanya ekoran segala amalan mereka pada hari. Segala keburukan akan terbongkar iaitu hari kiamat. Ni dia tak tenang duduk. Dia tak tenang duduk sekiranya tengok orang buat jahat. Dia takut. Tak tenang duduk sekiranya dia tengok orang buat dosa. Jadi oleh kerana itu dia akan berusaha untuk menyekat orang daripada dosa. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh. Dalam Quran sebut antara sifat orang Bani Israel yang menyebabkan mereka ni diseksa ialah la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh. Mereka tidak menyekat kejahatan yang orang lain buat. Orang lain buat, dia tak sekat kejahatan. Jadi kena ada sifat marra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Kalau kamu tengok orang buat mungkar, kamu kena sekat juga. Sebab apa? Sebab balanya la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yusallitanallahu 'alaikum syirarakum. Kamu buatlah amal ma'ruf, suruh orang buat baik, dan kamu buatlah nahi munkar, larang orang buat jahat. Kalau tak Allah Ta'ala akan angkat orang-orang yang jahat. Angkat orang-orang yang jahat yang akan memerintah kamu. Yang akan memerintah kamu. Maknanya, kamu akan diperintah oleh orang jahat. Kenapa perintah orang jahat? Sebab kamu tak buat amar ma'ruf nahi munkar. Semua kena juga. Ni na'udzubillah min zalik. Mereka itulah wali-wali Allah, kekasih-kasihnya dan golongan terpilihnya. Mereka itu orang yang tiada rehat sebelum bertemu dengannya. Orang yang tiada rehat sebelum bertemu dengannya. Kata anak kepada Datuk Harundin rahimahullah. Bila tengok ayah dia ni tak berhenti berdakwah ketika tua dah. Maka anak dia kata, ayah rehatlah. Dia kata, hidup kita ni macam orang lari jarak jauh. Dia kata. Lari jarak jauh. Makin akhir, makin nak sampai garis penamat, makin kuat dia lari. Sebab nak habis dah, dia kata. Begitulah ayah. Siapa kata? Datuk Harundin. Begitulah ayah, dia kata. Ayah ni makin kuat ni sebab tak lama dah jumpa Allah Ta'ala. Ni kehebatan apa ni, rahimahullah. Datuk Dr. Harundin. Baik. Kita pun lagu tu tak? Harap-harapnya. Harap-harapnya lepas daripada kita
Pencen ni dak lah rehat betul-betul. Buat juga kerja. Makna kerja kita tak berhenti. Tak berhenti untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Fath Al-Mawsili. Al-Mawsil ni Iraq lah. Di Mosul, Iraq. Berkata, orang yang mencintai Allah Ta'ala tidak akan merasa sebarang kelazatan dengan dunia ini. Bersama rasa cinta kepada Allah Azza wa Jalla, mereka tidak akan lalai sekelip mata pun daripada menyebut dan mengingati Allah Ta'ala. Tak rasa lazat dengan dunia. Allahu Akbar. Tinggi ni kita belajar ni. Tajuk tinggi ni. Tak apalah. Moga-moga kita sampai tahap wali-wali ni. Muhammad bin An-Nadhr Al-Harithi berkata, setiap orang yang mencintai Allah Azza wa Jalla hampir tidak merasa jemu untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Mereka hampir tidak merasa bosan dengan perkara itu. Ini kata-kata salafus soleh belakang ni, orang hebat-hebat. Sebahagian ulama' berkata, orang yang mencintai Allah sentiasa cenderung hatinya kepada Tuhannya. Banyak berzikir dan mencari jalan kepada keredaannya melalui semua cara yang termampu dengan kesungguhan demi kesungguhan dan kerinduan demi kerinduan. Sebahagian mereka bersyair. Ni syair ni. Kulli rabbika dha hubbin litakhdimahu. Boleh baca dua cara. Litakhdumahu boleh, litakhdimahu boleh. Sebab tu letak dua-dua baris. Wa kun li rabbika dha hubbin litakhdimahu au litakhdumahu. Innal muhibbina lil ahbabi khuddamu. Jadilah pemilik cinta kepada Tuhanmu untuk berkhidmat kepadanya. Sesungguhnya orang-orang yang mencintai itu pemberi khidmat kepada kekasih mereka. Dia kata kamu ni kena jadi seorang pencinta Allah Ta'ala. Kerana pencinta ni biasanya akan berkhidmat kepada yang dicintai. Malil muhibbi siwa iradati hubbihi innal muhibba bikulli birrin yadra'u. Tidak ada bagi orang yang mencintai itu selain memenuhi kehendak kekasihnya. Cinta pada Allah, kita akan usaha untuk memenuhi kehendak kekasih, iaitu Allah Ta'ala. Sesungguhnya orang yang mencintai itu merendah diri kepada kasihnya dengan semua kebaikan. Maknanya akan buat segala bentuk kebaikan terhadap kekasihnya, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masuk pula tajuk bagaimana amalan sunat mendekatkan diri kepada Allah. Apa dia amalan sunat paling tinggi sekali yang mudah untuk dekatkan diri kita kepada Allah? Yang ni kita nak ni. Kita nak tahu ni supaya kita dapat buat. InsyaAllah kita dapat buat. Apakah amalan sunat? Amalan sunat yang mana kalau kita buat tu Allah sayang sungguh kat kita. Ada beberapa senarai yang disenaraikan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam buku ini supaya kita jadi wali. Ni nak jadi wali Allah ni, dia senaraikan 3 je. 3 je dia senaraikan. 3 amalan. Rasa boleh buat belakang ni, insya-Allah jadi wali belakang kita ni. Amalan sunat yang mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Antara sebesar-besar amalan sunat yang mendekatkan hamba kepada Allah Ta'ala adalah 1. Yang ni boleh buat belakang ni. Banyak membaca Al-Quran dan mendengarnya. Maknanya 1, baca. Dengar. Dengan berfikir, menjiwai dan berusaha memahami isi kandungannya. Tadabbur. Bahasa baru, bahasa Arab dia panggil tadabbur. Baca, qiraah. Dengar, istima'. Sebab Quran kata, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, maka adalah kamu dengar, perhati. La'allakum turhamun. Tu dia punya kelebihan. La'allakum turhamun, mudah-mudahan kamu dirahmati. Maknanya nak dapat rahmat Allah antaranya ialah dengar Quran. So kena banyak baca Quran, kena banyak dengar Quran. Lepas tu dan tadabbur Quran. Kenapa? Kerana orang tadabbur Quran ni Allah Taala sebut afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Itu soalan. Ayat Quran yang berbentuk soalan. Apakah mereka tidak perhati, menjiwai, memahami isi kandungan Al-Quran ataupun memang hati mereka ni ada kunci tertutup? Maknanya orang yang tak tadabbur Quran ni masalahnya hati dia terkunci. Hati dia tertutup. Quran kata. Soalan Quran tu maknanya dia nak bagi tahu orang yang tak tadabbur Quran ni
Masalah dia adalah hatinya tertutup, tak terbuka. Jadi sekarang ni kita boleh baca. Senang. Quran ada berbagai jenis versi. Mashaf Usmani. Macam-macam apa nama, ada yang warna lah, ada yang mashaf tajwid lah, ada mashaf waqaf lah, ada belaka. Boleh baca. Satu, dengar. Dengar, ikutlah nak dengar. Nak dengar lagu lama Syekh Mahmud Khalil Husari pun boleh. Nak dengar lagu baru-baru Syekh Bandar Balillah pun boleh. Nak dengar lagu-lagu yang jenis Tarannum Syekh Mustafa Ismail pun boleh. Sekarang penuh dalam YouTube. Boleh dengar hari-hari nak dengar. Baik. Yang ketiga, tadabbur. Tadabbur ni dia ada kaedah dia. Kalau sekarang syukur banyak-banyak, Dr. Basit tadabbur tiap-tiap hari. Pagi ni dia tadabbur surah Ar-Rum. Surah Ankabut habis dah. Masuk surah Ar-Rum. Surah Ar-Rum dia ada cerita fasubhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun wa alhamdu fis samawati wal ardi wa ashiyan wa hina tudhirun yukhrijul hayya minal mayyit. Ayat tu. Ayat sampai ke ayat apa nama? Kadzalika nufassilul ayati liqaumin. Mana hari ni? Mana boleh tadabbur, boleh dengar. Apakah apa nama isi kandungan yang diambil daripada pemerhatian terhadap ayat-ayat Quran. So kena buat. Baca Quran, dengar Quran, tadabbur Quran. Ustaz, saya nak tadabbur sendiri dah, tengok-tengok makna. Kira tadabbur ke? Ya. Baca Quran kemudian perhati makna. Itu pun tadabbur juga. Tadabbur, tengok makna. Tapi tadabbur selapih lah, sebab kita sendiri nak tafsir sendiri tak boleh. Jadi kalau dengar orang tadabbur, lagi bagus. Dengar pula orang baca. Dengar pula orang apa nama? Orang huraikan. Baik. Khabbab bin Al-Arat berkata kepada seorang lelaki. Siapa dia Khabbab ni? Siapa dia Khabbab Al-Arat? Khabbab Al-Arat ni adalah seorang sahabat yang mana ketika mana Khabbab tengah ngajar Fatimah lah. Khabbab ni dia ngajar Fatimah. Fatimah mana? Fatimah adik kepada Umar Al-Khattab. Dia ngajar Fatimah ni, dia ada suami, nama apa suami? Lupa lah. Sa'id lah. Lupa. Ada dalam filem Umar Al-Faruq. Jadi bila dia tengah duk ngajar Quran, Khabbab tengah duk ngajar ni. Tengah duk ngajar ni, Umar datang. Umar datang nak marah lah sebab tahu adik dia masuk Islam ni. Khabbab ni duk ngajar. Dengar je apa nama. Dengar saja apa nama tapak kaki Umar ni. Lari Khabbab. Umar lari, Khabbab pergi sembunyi. Bila pergi sembunyi, Umar pun buka pintu. Umar pun berbual dengan adik dia. Aku dengar kau masuk Islam. Dia penampar adik dia tak. Lepas tu, dia rasa lembut hati sikit. Kemudian, waktu tu dia sempat dengar Khabbab mengajar ayat Taha ma anzalna alaikal Quran litashqa. Dia pun minta nak baca. Dia pun baca. Kemudian dia pun rasa lembut hati. Lepas baca surah Taha tu 1 sampai 16. Kemudian dia kata nak pergi jumpa Rasulullah SAW. Waktu tu Khabbab keluar. Khabbab kata, Alhamdulillah, dia kata, aku pernah dengar Rasulullah bersabda, Allahumma a'izzal Islam bi ahadil umarain. Ya Allah, kau muliakanlah Islam dengan salah seorang daripada dua Umar ini. Sama ada Umar Al-Khattab atau Amru bin Hisham, Abu Jahal. Jadi aku rasa Allah pilih mu dah, wahai Umar Al-Khattab. Maka Khabbab ni lah. Rupanya Khabbab ni jenis ngajar Quran. Daripada mula-mula Quran turun di Mekah lagi, dia jenis ngajar orang dah Quran. Ni nak bagi tahu hebatnya Khabbab ni. Jadi Khabbab ni kata apa? Khabbab berkata pada seorang lelaki. Dia kata apa? Dekatkanlah dirimu kepada Allah Ta'ala sedaya upaya kamu. Ketahuilah bahawa kamu tidak dapat mendekatkan dirimu kepadanya dengan sesuatu yang lebih dikasihinya berbanding kata-katanya, iaitu Al-Quran. Ni sahabat ni. Sahabat kata cara nak dekatkan diri pada Allah paling power, tak boleh lawan Quran belaka. Tak boleh lawan Quran belaka. Sebab itulah orang kalau jenis ngapal Quran, dia boleh semayang tahajud malam contoh. Bangun tahajud malam, dia semayang, baca surah panjang-panjang. Allah sayang. Dalam semayang, baca Quran dalam semayang. Panjang-panjang tu. Oh, confirm Allah Ta'ala sayang. InsyaAllah. Kerana apa? Kerana dia melantunkan kata-kata Allah ketika berbual dengan Allah dalam solatnya. Sebab itulah apa nama,
Bacaan Al-Quran paling tinggi nilaiannya ialah ketika berada dalam solat. Dalam solat tu paling tinggi nilaiannya. Boleh dapat dekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Okay, itu satu. Satu kata-kata khabar. Kata-kata yang kedua. Yang ni adalah hadis. Dalam Sunan At-Tirmizi. Diriwayatkan daripada Abu Umamah. Abu Umamah Al-Bahili. Abu Umamah Al-Bahili, seorang lelaki Ansar, yang mana Abu Umamah inilah yang meriwayatkan hadis Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Hanya Abu Umamah ni ada imam tu baca wa a'udzubika min ghabalati ad-daini wa qahri rijal. Ghabalatid dain balik pula. Sepatutnya ghalabatid daini wa qahri rijal, dia baca ghabalatid daini wa qahri rijal. Ni masalah juga kan. Masalah juga. Nak tegur susah juga ni. Dah dia kecil. Sebab tu kena baca tu biar betul. Bukan ghabalatid dain, ghalabatid dain. Baik. Dalam Sunan At-Tirmizi diriwayatkan daripada Abu Umamah Al-Bahili secara marfu'. Apa maksud secara marfu'? Secara marfu' maknanya hadis tu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu marfu', dia ada hadis marfu', ada mauquf, ada mursal. Hadis marfu' tu maksud dia qala an-nabi, Nabi bersabda. Tu hadis marfu'. Kalau hadis mauquf, qala Ibnu Mas'udin, Ibnu Mas'ud mengatakan. Tu mauquf. Lepas tu ada satu lagi hadis mursal. Hadis mursal ni tabi'in. Tabi'in, contoh Atha bin Abi Rabah. Baik, Atha bin Abi Rabah kata, aku dengar sampai kepada aku Rasulullah bersabda. Dia tak cakap aku dengar, sampai kepada aku Rasulullah bersabda. Balaghani, sampai kepada aku Rasulullah bersabda. Maknanya Atha tak ambil daripada sahabat, dia ambil daripada Rasulullah terus. Padahal dia tak sempat jumpa Rasulullah. Itu dipanggil hadis mursal. Okey, baik. Yang ni hadis marfu', maknanya Abu Umamah dia ambil daripada Rasulullah SAW. Tu dia panggil hadis mursal. Baik, ma taqarrabal ibadu ila Allah bimithli ma kharaja minhu. Apa dia Rasulullah kata? Para hamba tidak mendekatkan diri mereka kepada Allah Ta'ala dengan sesuatu yang sama seperti apa yang keluar daripadanya. Ma kharaja minhu, ma kharaja minallah. Apa yang keluar daripada Allah. Apa dia? Quran tu lah. Maknanya tidak ada suatu perkara yang lebih hebat kita nak dekatkan diri kepada Allah lebih daripada perkara yang keluar daripada Allah sendiri, iaitu kalamullah. Kalamullah ni Allah Ta'ala punya. Jadi bila kita mendekatkan diri dengan Allah melalui perkataan kalamullah, itu lagi power. Jadi kalau orang tanya, Ustaz, saya nak mendekatkan diri saya dengan apa nama, berselawat ke atas Nabi. Tak apa. Maknanya berselawat ke atas Nabi itu keluarnya daripada Nabi SAW. Cantik. Dan Allah pun suruh, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Saya nak mendekatkan diri saya dengan apa nama, dengan berdoa kepada Allah Ta'ala. Bagus. Tapi skrip doa tu saya reka sendiri. Kalau skrip doa saya reka sendiri, boleh, tak ada masalah. Sebab itu yang kita nak dengan Allah Ta'ala. Tapi kalau skrip tu kita ambil daripada Quran, lagi power. Sebab keluar daripada Allah. Ataupun ambil daripada Nabi, lagi power. Sebab dia pesuruh Allah. Tapi kalau doa tu kita ambil skrip kita sendiri, power dah. Tapi nak lawan power dua ni, lagi power yang dua ni lah. Sebab itu keluar daripada Allah Ta'ala. Bukan saya kata tak boleh doa dengan bahasa sendiri. Saya pun doa dengan bahasa kita juga. Sesuai dengan perkataan yang kita nak, apa yang kita nak. Nak cari hadis Nabi yang kata nak suruh apa nama, anak cemerlang dalam peperiksaan SPM, tak jumpa lah mana ada SPM sama Nabi. Tak apalah kita guna bahasa kita, tak salah kita guna bahasa kita, tak salah. Tapi kalau kita boleh cari bahasa Quran, boleh cari Rabbana la tuzigh qulubana, boleh cari bahasa-bahasa apa nama, bahasa-bahasa skrip-skrip Rasulullah, itu lagi bagus. Baik. Maksudnya ialah Al-Quran, selain di sisi orang yang bercinta, tidak ada sesuatu yang lebih manis dan indah daripada kata-kata kekasihnya. Betul. Jadi nak mendekatkan diri pada Allah Ta'ala, kita guna kata-kata kekasih kita lah. Itu Allah Ta'ala. Ialah perkara yang lazat dalam hati mereka dan matlamat yang dicari oleh mereka.
Sebab tu orang yang jenis kaki Quran ni, dia tak baca Quran sehari tak sedap duduk. Sebab dia rasa sedap baca Quran ni. Kita baca Quran rasa sedap ke, rasa cepat nak habis, lambat nak habis. Cuba fikir. Kalau rasa sedap, Alhamdulillah. Anak saya, dia ambil diploma Tarannum dengan Ustaz Yahya Al-Qari. Tengah duduk belajar dengan Ustaz Yahya Al-Qari lah ni. Ustaz Yahya Al-Qari ni Johan tahun 93. Johan antarabangsa. Di malam-malam tu dia duduk belajar lah. Dia duduk belajar apa nama Tarannum secara online lah kan. Sekarang tak boleh masuk. Tapi anak saya kata Ustaz Yahya ni kalau bab Quran ni, dia punya nikmat dia ngajar, nikmat dia baca tu, dia tu tak letih. Dengan umurnya dah tua. Ustaz Yahya ni, untuk pengetahuan, saya belajar dengan dia, saya tingkatan 2. Ustaz Yahya Al-Qari ni. Saya tingkatan 2 belajar dengan dia. Maknanya sekarang anak saya pula belajar dengan dia. Saya telefon bagi tahu, WhatsApp bagi tahu dia. Terima kasih Ustaz, dulu saya belajar dengan Ustaz, sekarang anak saya pula belajar. Kata anak saya, ada satu kali tu dia sengaja keluar lewat daripada Google Meet. Sengaja nak belajar dengan Ustaz Yahya. Ingat kau Ustaz Yahya letih? Tak letih. Dah sejam lebih dah mengajar pelajar-pelajar orang ramai. Dia sengaja keluar lewat, tinggal 3 orang. Berbual dengan Ustaz Yahya. Anak saya kata, Ustaz buat lagu Jiharkah gaya Syekh Mustafa Ismail. Buat. Dia kata tak letih Ustaz Yahya ni. Saya pun kata Ustaz Yahya ni dia sudah tenggelam dengan Quran. Sebab tu rumah dia penuh orang. Rumah dia belajar Quran ni, qari-qari Malaysia datang belajar Quran rumah dia. Dan dia pesan pada anak saya, nanti balik Kelantan datang belajar kat rumah pula. Tak cukup ni belajar kat universiti ni, datang belajar kat rumah. Bila saya tengok dalam YouTube, rupanya orang pergi belajar kat rumah dia, ya Allah ramainya. Maknanya hidup dia dengan Quran, dia dah rasa sedap. Dia rasa nikmat. Nikmat Quran. Kita nak sampai tahap tu lah. Sampai kita tak rasa dah nikmat benda lain. Tak rasa dah nikmat benda lain. Sebab kita rasa nikmat Quran. Oh, kata patutlah Ustaz Yahya, Allah bagi suara dia cantik lagi walaupun usia dah tua dah. Baca Quran hebat lagi, nafas panjang lagi. Kita tak berapa nak tua ni pun lah, nafas tak berapa nak itu. Dulu waktu muda-muda, siratal ladzina an'amta alaihim jadi imam tu. Saya lah. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Satu nafas je, dulu. Sekarang kadang-kadang sempat, kadang-kadang tak sempat. Sejak tua ni. Tu nak bagi tahu napah. Sejak tua tu. Tak tahulah kalau tua lagi berapa kali berhenti nak baca Quran. So siapa-siapa yang masih muda, boleh baca Quran, nafas baik lagi, teruskan. Supaya kita ni diberikan oleh Allah sebab kita kuat baca Quran, tua kita pun hebat lagi baca Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Tu cerita orang Malaysia lah tu. Syekh Yahya Al-Qari, Yahya bin Daud Al-Qari, Johan antarabangsa tahun 1993. Dia kata dia belajar 30 tahun Quran baru boleh jadi Johan. 30 tahun belajar Quran baru boleh jadi Johan, dia kata. Sekali jadi Johan, lepas tu dia tak masuk dah. Sekali tu je. Lepas tu jadi guru. Baik. Uthman radhiyallahu anhu berkata, jikalau hati kamu bersih, nescaya kamu tidak akan kenyang dan rasa cukup untuk kata-kata Tuhan kamu. Allahu Akbar. Tak kenyang baca Quran. Lagu mana kita ni? Hati tak apa bersih sangat kot. Sebab kita baca Quran, asyik tengok muka surat je. Baca Quran 2 helai, tengok belakang. Tengok belak. Itu biasa baca Quran tak? Tengok belakang. Tengok. Ada 5 helai lagi. Lambat nak habis. Tu saya lah. Tuan-puan tak kot. Tuan-puan orang-orang yang hati bersih. Tak genap. Orang Kelantan kata tak genap. Tak cukup. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, sesiapa yang mencintai Al-Quran, dia mencintai Allah Ta'ala dan Rasulnya. Sesiapa yang mencintai Allah Ta'ala, dia mencintai Quran, dia mencintai Allah Ta'ala dan Rasulnya. Sebahagian golongan arifin berkata kepada seorang murid, adakah kamu menghafal Quran? Dia menjawab, tidak. Ni takut nak baca ayat ni. Beliau pun berkata, tolonglah, wahai Allah, bagaimana boleh seorang murid tidak menghafal Quran? Apakah dia yang dia nikmati? Dengan apakah dia berlagu? Dengan apakah dia hendak bermunajat kepada Tuhannya Azza wa Jalla? Allahu Akbar. Dengar yang ni takut. Ada seorang sahabat saya, Ustaz Ghazali, pergi ke Mesir. Bawa seorang ulama Thailand. Ulama besar kat Thailand. Bawa seorang ulama besar Thailand jumpa dengan Syekhul Azhar.
waktu tu. Lepas tu ulama ni memanglah kalau saya dengar ceramah dia bagus lah, ulama ni memang alim. Kalau tanya bab hukum hakam apa semua. Jadi bila berbual tu kata Ustaz Ghazali, hadza syaikhun kabir, seorang tok guru besar fi biladina, di negara kita. Di negara kami lah, Thailand. Syekh Azhar pun okey. Lepas tu dia kata banyak soalan kalau orang tanya dia. Dia pakar rujuk lah. Bila dia kata pakar rujuk hukum hakam di Malaysia, Syekh Azhar tanya, hafiztal Quran? Dia tanya, awak ngapa Quran? Soalan dia tanya mula-mula. Orang ni tak ngapal Quran, tok guru ni tak ngapal Quran, tapi dia ingat kitab-kitab fiqh, kitab-kitab apa, sebab dia belajar pondok lama dulu, tak ada ngapal. Dia kata tak hafal. Oh, marah, muka merah. Kaifa tuftin nas? Macam mana awak bagi fatwa pada manusia? Quran bawa tak hafal. Dia baca, kata Ustaz Ghazali, dia baca pada tok guru tu. Malu anak dia kata. Tu nak bagi tahu bagi orang Arab ni, kalau nak jadi orang hebat, Quran kena ingat. Nak jadi orang-orang apa nama, saya dengar yang tu takut gitu. Dengar cerita yang Ustaz Ghazali cerita tu. Takut gitu. Aduh, kita tak ngapal tak. Tak apalah. Usaha ngapal sikit. Dia bila dah tua tu masalahnya. Ngapal boleh, lupa cepat. Ngapal kan tak boleh ngapal. Kejap lupa. Ayat yang dah hafal dah pun lupa. Tapi kalau kita baca sentiasa, insya-Allah tak lupa. Maka surah-surah yang dah kita hafal tu ulang, insya-Allah tak lupa. Inilah kehebatan Quran, sebab Quran ni Allah Ta'ala punya. Baik. Sebahagian mereka pula membanyak baca Quran, kemudian dia sibuk dengan perkara lain. Lalu dia melihat dalam mimpi seseorang yang berkata kepadanya. Dia baca Quran banyak dah, tapi sibuk ke lain. In kunta taz'umu hubbi falima jafauta kitabi ama ta'ammalta ma fihi min latifi itabi. Allah. In kunta, kalau kamu taz'umu, menyangka dan mendakwa, hubbi, sayangkan aku. Mimpi dia dengar orang kata padanya, kalau kamu ingat kamu tu sayang pada aku, falima jafauta kitabi, kenapa kamu mencampak kitabku dan tidak mengendahkannya? Jafa ni menjauh. Falima, maka kenapakah jafauta, kamu menjauh. Jadi dia terjemah sini, mencampak kitabku dan tidak mengendahkannya. Nabi sabda dalam satu hadis, katanya hadis dhaif, tak tahulah. Man hajja falam yazurni faqad jafani. Siapa-siapa buat haji kemudian dia tidak ziarah aku, maka dia telah jauh daripada aku. Ini sama jafauta. Falima jafauta kitabi. Kenapa kamu menjauh diri daripada kitab aku? Baca Quran banyak dah, tapi buat kerja lain banyak juga. Ama ta'ammalta ma fihi. Apakah tidakkah kamu meneliti, ta'ammalta, kamu perhati, ma fihi, apa yang ada dalam Quran tu, min latifi itabi, termasuk teguran serta celaanku yang lembut. Mu tak tengok berapa banyak aku tegur dalam Quran tu. Kalau baca banyak kali Quran, kamu sedarlah, tak kena kamu ni. Sebab apa? Sebab kurang baca Quran, banyak kerja lain. Takut dengar ni. Tapi kita tak ada mimpi pun Tadi betul lah bangun subuh tadi. Dekat-dekat dengan subuh tadi. Tak tahulah mimpi ni macam mana saya pun. Apalah. Mimpi jadi imam di RNR. Makmumnya Ustaz Abdullah Bukhari. Kalau Ustaz Abdullah Bukhari dengar tahu ni. Saya pun terkejut. Apa hal aku jadi imam? Ustaz Abdullah Bukhari jadi makmum. Baca di RNR. Lepas tu sedar. Pukul 5.30 dah. Pukul 5.27. Mimpi saya malam tadi, mimpi jadi imam baca Fatihah. Ustaz Abdullah Bukhari kat belakang. Pada Abdullah Bukhari tu hafiz lah dia lah, hebatnya. Jadi seronok lah mimpi lagu tu. Seronok kita mimpi. Tak jumpa lagi dengan dia. Lama dah tak jumpa dia kot. Tu mimpi kot. Jadi fikir, aku ni kenapa aku mimpi baca Quran dengan Ustaz Abdullah Bukhari ni? Apa hal rupanya nak baca tajuk Quran hari ni kot. Nak baca tajuk Quran hari ni. Kita nak bicara tajuk Quran sebagai benda yang paling rapat nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Suka tahu kita bila kita mimpi Quran ni.
Suka sebab jarang-jarang orang mimpi Quran. Jarang-jaranglah kita mimpi Quran. Tak tahulah tuan-puan mungkin mimpi baca Quran sentiasa. Saya ni sebab jarang-jarang kot. Suka jadi. Suka bermimpi. Kalau mimpi baca Quran, suka. Baik. Banyak menyebut dan mengingati Allah Ta'ala dengan hati beserta lidah. Yang kedua. Yang pertama, baca Quran. Amalan untuk dekatkan diri pada Allah. Amalan yang kedua, amalan berzikir. Banyak menyebut dan mengingati Allah Ta'ala dengan hati beserta lidah. Dan zikir-zikir ni dia ada zikir yang bermasa. Zikir bermasa, dia ada zikir tak ada masa. Zikir bermasa ni contoh zikir lepas solat. Jadi kalau zikir lepas solat, saya nak pesan lah ni. Kepada sesetengah masjid. Sebab saya tengok ada sesetengah masjid dia gugurkan zikir selepas solat sebab nak baca tabah. Ada. Yang tu tak kena tu sebenarnya tu. Tak kena tu. Tak betul, tak tepat lah. Sebab apa? Sebab zikir lepas solat ni memang tu je boleh buat waktu tu. Sebab dia ada kelebihan lain. Contoh istighfar, surah semayang, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian la ilaha illallah syarikalah. Kemudian Allahumma antas salam minkas salam tabarakta ya al-ikram. Allahumma la mani'a lima a'taita. Ayat kursi, subhanallah, qul huwallah, qul a'udzu falaq. Semua itu sudah diprogramkan kena baca selepas semayang. Adapun tabarakalladzi tidak diprogramkan suruh baca selepas semayang. Suruh baca bila-bila waktu malam. So bagus masjid buat baca tabarakalladzi supaya semua jemaah baca. Tapi jangan kerana baca tabarakalladzi kita gugurkan zikir yang sudah diperuntukkan khusus selepas solat tu. Sebab pernah saya pergi masjid, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, astagfirullah, Al-Fatihah. Terus tabarakalladzi. Mana ayat kursinya, sedangkan Nabi sebut dalam hadis Nabi sebut man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktubah lam yamna'hu min dukhul jannati ila al-maut. Siapa-siapa baca ayat kursi setiap kali lepas sembahyang, tidak ada benda yang boleh menegahnya daripada masuk syurga melainkan mati. Dengan makna sebab dia tak mati lagi, dia tak masuk syurga. Kalau mati kat masuk syurga terus dah. Mudah cakapnya. Nak bagi tahu hebatnya baca ayat kursi. Tapi kita baca tabarakalladzi. Boleh ke tak boleh? Maknanya cantik baca tabarakalladzi ramai-ramai selepas daripada sembahyang isyak. Tapi jangan gugurkan keutamaan zikir. Sama juga solat ajak. Sekarang kan solat ajak lepas Jumaat. Bila solat ajak lepas Jumaat, kadang-kadang lepas pada Jumaat tu bangkit terus solat ajak. Bangkit terus solat ajak. Saya tak setuju bangkit tu solat ajak. Zikir dulu sebab zikir lepas sembahyang ni dia khusus, waktu khusus. Solat ajak tu bila-bila boleh buat. Jadi sudah sembahyang tu zikir dulu. Zikir paling nipis lah, paling nipis astagfirullah, Allahumma antas salam, ayat kursi, qul huwallahu ahad, qul a'udzu falaq, minnas, subhanallah 10 kali. Ada dah saya buat gitu. Kalau Jumaat saya buat gitu. Astagfirullah. Lepas tu, astagfirullah, Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta ya al-ikram. Lepas tu ayat kursi, lepas tu qul huwallahu, qul a'udzu falaq, qul minnas, lepas tu subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 10 kali. Lepas tu bangun sembahyang ajak. Sebab jangan tinggal. Kita ni dengan Allah Ta'ala ni, kalau kita nak berzikir semata-mata berzikir dah. Tak berapa nak rajin mana dah. Tetapi kalau kita zikir sebab waktu, contoh, sebab kita lepas sembahyang kita zikir, sebab kita pagi kita zikir, maknanya zikir kita tu ada berkait dengan waktu lepas sembahyang. Kalau dalam kereta nak berzikir rasa macam malah, maka kita ambil lah peluang yang Allah Ta'ala hadirkan dengan sebab kita sembahyang tu. Jangan kacau lah. Tabarakalladzi, baca. Jangan tak baca. Jangan tak baca. Jadi kalau orang sibuk macam mana pun dia kena siapkan zikir lepas sembahyang dulu, barulah dia baca tabarakalladzi. Okey? Kenapa? Kerana zikir ni satu amalan yang Allah Ta'ala sayang juga. Yang kedua ni. Banyak menyebut dan mengingati Allah Ta'ala dengan hati beserta lidah. Baik, dalam Musnad Al-Bazzar diriwayatkan daripada Mu'adz radhiyallahu anhu. Katanya, saya berkata, wahai Rasulullah, beritahulah kepada saya amalan yang paling mulia dekat kepada Allah Ta'ala. Bagi dia bersabda,
kalau kamu mati dalam keadaan lidah kamu basah dengan menyebut nama Allah. La yazalu lisanuka rataban bi dzikrillah. Hendaklah lidah kamu sentiasa basah dengan menyebut nama Allah. Baik. Ni amalan kedua. Dalam sebuah hadis yang sahih daripada Nabi SAW, baginda bersabda, yang ni kalau orang zikir ramai-ramai. Ni dalil mengatakan boleh zikir ramai-ramai. Apa dia? Yaqulullahu azza wa jalla, Allah Ta'ala berfirman. Kalau hadis, Allah Ta'ala berfirman, nama hadis apa? Hadis tu hadis qudsi. Apa dia? Allah Ta'ala berfirman, Ana inda dhanni abdi bi, aku ikut sangkaan hambaku denganku. Apa maksud? Kalau hamba aku sangka aku ni baik, aku ikut lah. Baik sungguh aku. Kalau hamba aku sangka aku ni payah nak ampun dosa, aku payah nak ampun dosa. Sebab itulah Nabi pesan, La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Janganlah seseorang kamu mati dalam keadaan, janganlah seseorang yang kamu mati melainkan dia mati berkeadaan baik sangka kepada Allah. Kita nak mati kan, contoh, baik sangka kepada Allah. Aku yakin ya Allah kau ni baik, kau ampun dosa aku. Kena lagu tu. Walaupun dosa aku banyak, kau akan pengampun ya Allah. Bila kita baik sangka Allah mengampun, dia ampun. Tapi kalau nak mati sakit itu, ya Allah tak ampun dah aku, banyak dosa aku. Allah ni kan masuk orang dalam neraka. Aku rasa aku ni. Jangan buat gitu. Jangan buat gitu. Nabi kata kamu kena baik sangka dengan Allah Ta'ala. Baik. Jadi kita ni baik sangkalah dengan Allah Ta'ala. Harapnya baik sangka kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Wa ana ma'ahu hina yadhkuruni, dan aku sentiasa bersama dengan dia ketika dia ingat aku. Maknanya aku ni, Allah Ta'ala ni akan bersama dengan hamba ketika dia ingat aku. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Jika dia mengingat aku seorang-seorang, dalam dirinya seorang-seorang, aku mengingatinya dalam diriku sendiri. Tapi kalau kalau zikir ramai, wa in dzakarani fi mala'in. Kalau dia menyebut aku dalam satu kumpulan, dzakartuhu, aku akan ingat pada dia fi mala'in khairin minhu, dalam satu perkumpulan yang lebih baik daripada mereka. Apa dia? Kumpulan malaikat lah. Mereka berzikir ramai-ramai, kumpulan manusia panggil ramai-ramai. Okey. Lepas subuh ni kita baca maksurat lah, zikir pada Allah maksurat ramai-ramai. Maka lepas subuh kakak baca maksurat belaka. Maka sebab kita baca maksurat ramai-ramai, maka Allah Ta'ala pun sebut depan malaikat. Nuh, tengok Nuh. Geng-geng surau An-Nur dan seskudai Nuh. Buat zikir Nuh. Buat ratib atas Nuh. Buat ni. Ramai-ramai. Tu tengok Nuh. Mereka tu nak makan lagi, ada anak lagi. Tengok dia boleh zikir pada aku. Wahai para malaikat, tengok Nuh. Kau tak apalah malaikat, kau tak ada anak, kau tak ada nak fikir nak makan nak apa, kalau kau zikir pada aku okeylah, biasalah, sebab kau ni tak ada apa-apa keperluan keduniaan. Mereka tu nak pergi pasar malam lagi, nak anak tuition lagi, boleh berzikir ramai tu. Allah sebut nama kita kepada kumpulan malaikat. Dalam hadis yang lain Allah Ta'ala berfirman, Ana ma'a abdi ma dzakarani wa taharrak bihi syafatahu. Ana, aku, ma'a, bersama, abdi, hambaku. Ma dzakarani, selama mana dia ingat aku. Ingat, dzakarani, wa taharrakat bi syafatahu. Dan dua bibirnya bergerak kerana berzikir kepadaku. Taharrakat bergerak, syafatahu dua bibir, bi dengan aku. Maknanya sebab sebut aku, geraklah dia punya bibir dia. Maka aku akan bersama dengan dia. Kalau nama Allah bersama dengan kita, tidak ada apa-apa mudarat akan berlaku kepada kita. Kalau kita duduk zikir Allah sentiasa, Allah zikir. Sebab tu saya tak setuju orang kata tak boleh zikir dengan gunakan kalimah Allah sahaja. Sebab nama Allah ni, antara nama Allah ialah Allah. Jadi ya ayyuhallazina amanu dzkurullah, zikirlah kepada Allah zikran katsira, dengan zikir yang banyak, ulang-ulang nama Allah. Baik. Bila ulang nama Allah ni, jadi nama Allah tu berserta kita. Berserta tu ma'a. Bila Allah Ta'ala, nama Allah tu dah jadi berserta kita, maka dalam bahasa Arabnya, ma'a
ma'asmihi beserta namanya. Jadi Nabi bersabda, Bismillah dengan nama Allah, Allazi yang la yadurru, tidak boleh memberi apa-apa mudarat. Fis sama'i wala fil ard, benda yang langit, benda yang di bumi takkan boleh bagi apa-apa mudarat bahaya pada kita. Ma'asmihi, bila kita bersama namanya. Kata Profesor Madya Dr. Jahid Siddiq, Khalifah Tarikat Naqsyabandiyah Khalidiyah di Kuang, Selangor, Sungai Buloh. Dia kata orang ni kalau biasa riadah ni dia latih diri dia nak ingat Allah dengan sebut Allah, 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 nanti perkataan Allah, nama Allah tu akan berada bersama dengan dia, sebab dia ni Allah je. Mana jadi apa-apa Allah, 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 Allah. Jadi bila nama Allah sudah sebati dengan dia sebab dia banyak zikir, maka la yadurru ma'asmihi, tidak ada apa-apa yang boleh bagi mudarat di langit dan di bumi sebab dia ma'asmihi. Ma'asmihi maksudnya beserta nama Allah, dia kata. Jadi nak dapat kita ni ada ma'iyatullah, ada kebersamaan, kebersertaan ni, maka dia pun buat dia pun ulama-ulama dulu pun adalah tarikat dia untuk didik diri supaya ingat Allah Ta'ala. Kalau tarikat dia berapa ribu adalah. Dia suruh baca hari-hari Allah, Allah, Allah berapa ribu. Supaya Allah itu, nama Allah bersama dengan kita. Maka bila nama Allah bersama dengan kita, benarlah Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa samil alim. Baik, seterusnya. Ayat Al-Quran memperkukuhkan amalan zikir. So, dua amalan. Pertama Quran, kedua zikir. Fadhkuruni azkurkum. Fadhkuruni, maka sebut dan ingatlah kepadaku. Azkurkum, nescaya aku ingat padamu. Ketika Nabi SAW mendengar orang-orang meninggikan suara, mereka dengan bertakbir dan bertahlil, sedangkan mereka berada bersama baginda SAW dalam satu perjalanan, baginda bersabda, ini orang berzikir kuat. Orang la ilaha illallah kuat ni. Wa la ilaha illallah kuat ni. Apa Rasulullah sebut? Innakum la tad'una asamma wala ghaiban. Innakum tad'una sami'an qariba. Allah Ta'ala, Nabi tegur. Wa huwa ma'akum. Nabi tegur. Mu ni zikir kuat-kuat ni, sesungguhnya kamu la tad'una, bukan berdoa, bukan memanggil, bukan menyeru, asamma, Tuhan yang pekak, wala ghaiba, bukan menyeru Tuhan yang tak ada. Mu ni duk zikir kuat-kuat, suara kuat-kuat ni, mu ni nak panggil Allah yang pekak ke Allah yang tak ada. Kalau pekak, munasabahlah kuat-kuat. Kalau dia tak ada, munasabahlah kuat-kuat. Tapi kamu ni, innakum tad'una sami'an qariba. Kamu ni panggil, menyebut nama Allah yang Allah Ta'ala tu maha mendengar dan dekat. Wa huwa ma'akum, dia duduk kat kamu. Nak kuat-kuat bapanya. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Quran. Surah Al-Isra. Bukan? Surah Al-Ma'idah. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa. Surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf. Thumma istawa 'ala 'arsy yughshi al-laila an-nahara yatlubu hasithan wasyamsa wal qamara wan nujumu musakhkharatin bi amrihi. Ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbuna. Ud'u rabbakum, betul. Surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Kamu doalah kepada Tuhan kamu tadarru'an, dengan cara rendah diri, wa khufyah, perlahan. Perlahan. Baik. Okey, dalam satu riwayat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda lagi, huwa aqrabu ilaikum min a'naqi rawahilikum, dan dia lebih hampir kepada kamu daripada tengkuk unta-unta kamu. Baik. Dalam ayat lain lagi, dalam ayat surah Qaf, Allah Ta'ala sebut, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Wa nahnu, dan kami, wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh.
Sesungguhnya kamilah yang ciptakan manusia. Dan kami tahu apa yang dituturkan oleh hati dia. Manusia tutur dengan hati ni aku tahu, kata Allah Ta'ala. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami sebenarnya dekat dengan manusia lebih daripada urat leher dia. Iz yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Dan ada pula malaikat yang memang kerja dia akan tulis. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid. Tidak ada satu ungkapan pun yang ditulis melainkan ada raqib, ada atid. Jadi nak bagi tahu Allah ni dekat dengan kita. Jadi bila Allah dekat, kita pun zikirlah dengan dia. Dua amalan. Amalan yang ketiga kita sambung minggu depan. Amalan ketiga. Kalau ada soalan boleh tanya, sama-sama kita jawab. Kalau mampu jawab, tak mampu jawab kita jawab minggu depan. Ada soalan? Ada 8 minit lagi ni. Amalan yang ketiga, amalan mengasihi wali Allah. Ada jawapan? Ada soalan? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ridha bin Isuk. Ya, boleh utama. Dari Tanjung Karang. Oh, Tanjung Karang. Okey. Saya nak tanya tentang amalan bacaan surah Al-Has 3 ayat terakhir itu. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabal. Ya. Benarkah hadis yang mengatakan sama hadis daif juga dari Rasul tentang 70,000 malaikat akan mendoakan siapa yang mengamalkan bacaan tersebut lah. Ada satu hadis sebut syayya'ahullahu sab'una. Siapa-siapa baca a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Berapa kali? 3 kali. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Kemudian dia baca huwallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Kan? Ayat itulah sampai akhir. Maka adalah riwayat menyatakan syayya'ahullah, Allah Ta'ala akan iringkan kepada dia sab'ina alfi malak, sebanyak 70,000 malaikat. Jadi hadis ni adalah dalam kitab antaranya buku Muntakhab Ahadith. Muntakhab Ahadith karangan Syekh Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi. Ada dalam beberapa kitab lagi lah. Baik. Tapi status hadis ini ada yang mengatakan hadis ini hadis dhaif. Jadi kalaulah kita nak beramal boleh, tak ada masalah beramal. Sebab beramal dengan hadis dhaif ni tidak salah. Dengan 3 syarat. Pertama, hadis itu bukan dhaif jiddan. Bukan dhaif yang melampau-lampau, satu. Yang kedua, hadis tersebut tidak bercanggah dengan prinsip asas Islam. Yang ketiga, alla yu'taqada subutuhu 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan pula kita beriktikad secara pasti bahawasanya memang itu kelebihan yang akan dapat. Boleh faham tak? Memang itu kelebihan yang akan dapat. Dia tak nak mempercayai secara yakin. Sebab apa? Sebab benda ni tidak sahih datangnya daripada Nabi. Itu pandangan ulama-ulama lah berkenaan dengan hadis tersebut. Tapi ada diletakkan oleh ulama-ulama kita dalam kitab-kitab beliau. Jadi ada khilaf lah berkaitan dengan benda ni. Tapi nak amal boleh. Nak amal tak adalah saya kata tak boleh amal. Ada dalam kitab Muntakhab Ahadith. So saya kalau nak hukumkan hadis tu dhaif ke, yang tu kena tanya pakar-pakar hadis lah. Cuma saya boleh bercakap, kalau pun hadis tu dhaif, dia masih lagi boleh diamalkan. Tapi kalau nak tanya hadis tu palsu ke, tak palsu ke, tapi palsu tu tak. Palsu tu tak. Maudhu' tu tak, tapi dia dhaif. Nak kata palsu tak. Okey? Jadi saya nak bagi secara tepat hukum hadis ni, saya tak beranilah sebab saya bukan bidang hadis. Bidang hadis secara langsung lah. Macam yang orang-orang yang belajar hadis secara langsung tak apalah. Tapi ada ulama letakkan hadis tu dalam kitab. Contohnya kitab Muntakhab Ahadith. Tapi nak amal boleh amal. Tak ada masalah. Tu je lah jawapan saya. Untuk tahu kategori hadis tu, tanya orang lain pula. Okey? Jelas?
Jelas Ustaz. Boleh amal. Tapi nak bagi tahu boleh amal. Tu. Satu lagi Ustaz. Ya. Amal berzikir surah Al-Waqi'ah ni. Al-Waqi'ah. Al-Waqi'ah ni juga ada hadisnya seumpamanya macam tu lebih kurang mengatakan siapa yang mengamalkan tidak apa-apa kedana ni. Ini macam mana istilah hadis ni sebenarnya? Okey, hadis baik saya nak sebut hadis. Man qara'a surat al-Waqi'ah fi kulli lailatin lam tusibhu faqatun abada. Siapa-siapa baca surah Al-Waqi'ah, maka dia tidak akan kena kepapaan selama-lamanya. Baik. Saya ni kalau bab hadis kelebihan Quran ni ada tesis ni. Ni tesis ni. Ada kat sebelah saya ni. Tesis Fadail Suwaril Quranil Karim. Tesis ini merupakan tesis PhD yang telah dibukukan karangan Ibrahim Ali As-Sayyid Isa. Karangan dia. Jadi dia yang ulama tesis PhD ni kira berautoriti lah untuk kita pegang. Jadi nak jawab tu saya kena buka kitab ni dulu. Saya kena buka kitab ni. Dia bagi tahu satu persatu kelebihannya. Setiap surah-surah yang ada dalam Quran. Jadi saya bagi contoh surah Al-Waqi'ah. Dia tulis ini Fadail surah Al-Waqi'ah. Kejap. Ada jual ya Ustaz buku tu? Ada. Kita Arab. Ada edisi Malaysia tak ada ya? Bahasa Malaysia tak ada lah. Baik, saya bagi contoh muka surat ni. Surah Al-Waqi'ah. Dalam ni sebut amanun minal faqri, aman daripada kefakiran. Kata Abdullah ibnu Mas'ud, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a surat al-Waqi'ah fi kulli lailatin lam tusibhu faqatun abada. Siapa-siapa baca surah Waqi'ah tiap malam, dia tidak akan kena kepapaan sampai bila-bila. So hadis ni 299 nombor hadis ni. Kita tengok. Bila kata nombor 299, dia pun buatlah kajian 299 mana? Hadis ini dia kata berada di kalangan hadis yang kejap. Hadis hasan gharib. Kejap. Bukan. Okey, hadis ni hadis dhaif. Hadis hasan gharib yang lain. Hadis ni hadis dhaif. Maknanya dia kata hadis dhaif. Ini takhrij ataupun penyelidikan yang dilakukan tesis PhD ni. Jadi kata hadis dhaif. Sama juga, hadis dhaif pun tak salah kita amal. Boleh kita amal. Boleh kita amalkan. Tidak salah untuk kita amalkan. Okey? Taklah kata hadis tu hadis yang maudhu'. Sebab syarat nak amal hadis dhaif ialah 3 syarat tadi. Dia jangan sampai tahap hadis yang palsu. Boleh amal. Okey? Okey, itu saja. Nanti saya cek baliklah. Saya guna kitab ni. Minggu depan saya bagi tahu. Hadis berdasarkan penelitian PhD karangan kitab ni. Nanti saya bagi tahu minggu depan insya-Allah. Ada soalan lain lagi? Jadi setakat ni kalau nak amal, tak ada masalah. Cuma nak tahu kelebihan dia tu betul sama dengan Nabi bagi tahu tu, taklah. Tidaklah kita yakini sebegitu. Tapi ramai jugalah yang baca Waqi'ah ni Allah bagi kepada dia kelebihan kaya tu ada. Adalah yang baca amal Waqi'ah. Dan Allah Ta'ala bagilah kepada dia kelebihan tu ada. Bukan tak ada. Okey, ada lagi soalan? Last Ustaz. Ya. Ya, amalan zikir sebelum tidur tu, antara surah yang digunakan ada katanya surah Al-Mulk tu wajib lah. Antara surah Al-Mulk dan juga surah Al-Waqi'ah ataupun surah Al-Mulk dengan surah Sajadah yang Rasulullah amalkan sebelum tidur. Sebenarnya yang surah yang mana yang sebenarnya Ustaz? Okey, saya bawa hadis. Yang ni ada hadis ni. Hadis berkaitan dengan surah As-Sajdah. Surah As-Sajdah ni diriwayatkan Nabi tak tidur melainkan dia baca 2 surah tu dulu. Nabi takkan tidur melainkan setelah dia baca 2 surah. Surah As-Sajdah dengan surah Al-Mulk. Jadi dua-dua baca. Baca. Baik. Hadis ni daripada Abdullah ibnu Umar.
annahu kana yaqulu fi tanzil as-sajdah tabarakalladzi biyadihi al-mulk. Qala fihima fadlu 60 darajatan ala ghairihima min suwaril Quran. Baik. Dia kata surah As-Sajdah dengan surah Al-Mulk ni padanya ada kelebihan 70 darjat. Ada kelebihan 70 darjat. Baik. Tapi dia punya kedudukannya dhaif. Baik. Yang Nabi tak tidur tu adalah hadis daripada Aisyah. An Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Anna Nabi SAW kana yaqra'u alif lam mim tanzil, iaitu As-Sajdah wa tabarakalladzi biyadil mulk kulla lailatin, setiap malam. Setiap malam, siapa nama? Rasulullah SAW mengikut cerita Aisyah, tak tinggal baca surah Tabarakalladzi dengan surah As-Sajdah. Surah As-Sajdah dengan surah Tabarakalladzi. Baik. Okey. Dan, kata pengarang kitab ni, dia kata, Zakarahu Suyuti fi Durril Manthur. Hadis ini telah disebut oleh As-Suyuti dan juga disebut oleh Ibnu Mardawai. Walahu syahidun sahihun. Dan hadis ni ada kekuatan yang sahih. Ada kekuatan. Kerana ada satu hadis lagi, iaitu hadis daripada Abi Zubair daripada Jabir radhiyallahu anhu, adalah Rasulullah tidak tidur sehingga dia baca alif lam mim sajadah dengan tabarakalladzi. Baik, ada dua hadis yang disebut dalam bab ni, dan hadis yang pertama ni adalah hadis sahih. Hadis yang saya sebut tadi, hadis nombor 257, Nabi tak tidur baca dua surah tu adalah hadis sahih, faqad sahhahul hakim ala syarti Muslim wa wafaqahu Dhahabi. Mana hadis sahih? Jadi baca dua-dua lah. Okey. Yang baca dua surah tu adalah hadis sahih. Adapun baca surah Waqiah tu hadis dhaif yang boleh diamalkan. Adapun baca huwallazi la ilaha illa huwa alimul ghaib wasyahadah, itu pun hadis dhaif yang boleh diamalkan. Okey? Boleh? Jelas? Jelas Ustaz. Jazakallah ya katsira. Afwan. Ada lagi soalan? Boleh lagi ni kalau nak tanya ni. Silakan. Encik Redha Pulai Utama kan? Dulu saya di Pulai Utama, saya dah pindah. Oh, dah pindah. Okay. Belum belah grup lagi lah. Oh, patut pada. Okey, bagus. Alhamdulillah. Terima kasih lah. Saya suka sangat dengan Ustaz ni. Okey, tak apa. InsyaAllah. Okey, ada soalan lain lagi? Koko ada? Jadi Alhamdulillah hari ni kita belajar antara cara Allah nak sayang kita ialah banyakkan baca Quran. Dan Quran ni baca khatam satu, baca surah-surah tertentu pun penting juga. Contoh malam baca alif lam mim sajadah dengan tabarakalladzi, tambah pula dengan Waqiah, apa nama lagi, Dukhan, Yasin. Malam Jumaat kita baca surah Al-Kahfi. Itu surah-surah yang diamalkan secara bermasa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alif lam mim sajadah dengan tabah malam. Yasin. Yasin ada riwayat Rasulullah baca malam, ada riwayat hadis mursal Rasulullah baca pagi. Siapa baca pagi surah tu, surah Yasin, akan selesai seluruh masalahnya pada hari tersebut. Dah banyak lagi lah. Jadi ada ayat yang kita baca secara kerana khatam, start daripada Fatihah sampai Qul a'udzu binnas. Ada juga ayat-ayat atau surah-surah yang kita baca secara berwaktu kerana Rasulullah SAW baca secara waktu. Contoh, hari Jumaat, Al-Kahfi, malam sejadah dengan Tabarakalladzi. Maknanya adalah surah-surah. Sebab itulah dalam sukatan pertandingan hafazan Quran sekolah menengah, dia kena hafal 9 surah. Kena hafal 9 surah. Apa dia? Yasin, Sejadah, Tabarakalladzi, Dukhan, Waqiah, Al-Insan, As-Saff, lagi Al-Jumu'ah, Nuh. 9 surah. Masuk surah-surah utama. Kerana untuk menjadi amalan pelajar-pelajar kita. Tapi nak cari seorang yang ingat dalam setiap sekolah, payah. Nak cari seorang je. Saya tahulah sebab saya jurulatih sekolah saya, jurulatih negeri. Nak cari seorang, satu sekolah, payah. Seorang pelajar kita, payah. Susah. Tapi Alhamdulillah setakat niat sentiasa ada lah kat sekolah Tamayu tu. Sentiasa ada. Sentiasa jadi wakil lah. Wakil daerah, ada pernah wakil negeri. Makna nak bagi tahu, budak sekarang ni nak baca Quran
untuk ngapal 9 surah yang penting ni, payah. Sama juga sekolah rendah, hafazannya juzuk 30. Nak cari seorang yang ngapal juzuk 30 di sekolah rendah tu pun payah. Waktu pertandingan saya hakim dah. Allah lah, budak-budak yang kadang-kadang dia hantar juga. Kita tanya, sila baca bacaan ni, surah ni. Tak hafal ustaz. Kenapa jadi wakil tak hafal? Pelik. Sebab tak ada orang. Sampai tahap tu, susahnya orang dengan Quran makin jauh. Moga-moga anak-anak kita makin dekat dengan Quran. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya? Boleh tambah soalan? Apa? Tentang zikir tadi, bacaan Quran tu. Tentang fadilat untuk ataupun apa ni, tentang bermaksud hadis berkaitan dengan surah-surah ni. Ustaz komen. Yang pertama tentang surah Al-Zalzalah ni, katanya adalah separuh daripada Al-Quran. Tu hadis sahih. Yang kedua, Qulullahu Ahad tu 1/3 daripada Al-Quran. Tu hadis sahih. Yang ketiga, surah Qul Ya Al-Kafirun tu 1/4 daripada Al-Quran. Ya, tu hadis sahih. Dia. Satu lagi surah ayat kursi adalah penghulu dalam Al-Quran ni. A'zamu ayatin, ayat paling agung dalam Quran. Agung ya. Tu sahih. Itu saya. Sahih. Dan amalan surah Amanul Rasul tu. Amanul Rasul. Dua surah terakhir, surah Al-Baqarah tu. 2 ayat terakhir. Itu adalah surah pelindung jika kita perlukan pelindung. Tu sahih. Saya. Yang tu adalah buku saya, buku amalan sunnah selepas solat. Okey. Tu je lah Ustaz. Nabi sebut 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah tu kafatahu, Nabi sebut kafatahu. Nabi kata 2 ayat itu kafatahu. Jadi ulama syarah lah maksud kafatahu, 2 ayat itu melindungi. Itu satu lindung. Satu lagi kafatahu juga dengan makna kalau dia tak terbangun qiyamul lail pada malam tu, kira 2 ayat tu sudah dapat cover dah. Contoh kalau nak tidur dia baca ayat tu kan. Tiba-tiba tak terbangunlah qiyamul lail, dah dapat cover dah dengan 2 surah tu. 2 ayat tu dapat cover. Satu lagi kafatahu, dia menjadi 2 ayat tu menjadi pelindung kepada kita. Waktu kita nak tidur kita baca, insya-Allah akan lindung kita lah daripada perkara-perkara pencuri dan sebagainya. Yang tu sahih. Okey, tak apalah, setakat tu sajalah insya-Allah. Kita sambung minggu depan. Moga-moga Allah Taala berkati. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jazakallah khairan.